والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, InsyaAllah kita sambung muzakarah kita dan pengajian kita di dalam ilmu Tauhid melalui kitab yang mulia Tijan Ad-Darari Syarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ke atas Risalatul Tauhid karangan Al-Imam Al-Bajuri rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa ba'ulumihi wa'ulumihi syaitan fitaraini amin. Kita dalam perbahasan yang kedua daripada masalah ataupun perbahasan yang besar di dalam ilmu Tauhid, iaitu Qismun Nubuwat, perbahasan berkenaan dengan Nubuwat ataupun An-Nabawiyat, iaitu perbincangan berkenaan dengan perkara yang wajib bagi para Rasul, yang mustahil dan yang harus bagi para Rasul. Baik, kita dah masuk sikit dalam masalah berkenaan dengan ma yajibu lil anbiya wa ma yastahilu fi haqqihim. Dua sifat yang wajib bagi para Nabi dan juga yang harus yang mustahil bagi para Nabi, iaitu sifat as-sidqu dan juga sidqu dan al-amanah. Begitu juga dengan yang mustahil, iaitu al-kadhibu dan al-khiyanah. Baik, seperti mana kata al-Imam Ad-Dardi rahimahullah ta'ala di dalam Faridah Bahiyah, wasif jami' ar-rusuli bil amanah was-sidqi wat tablighi wal fadalah. Jadi berbaki dua sifat yang belum kita bincangkan, iaitu at-tabligh dan juga al-fadalah. Baik, kita ringkas kita buat ulang kaji ringkas berkenaan dengan sifat as-sidqu dan juga al-amanah. Baik, kata al-Imam Al-Bajuri dan juga al-Imam syarihnya al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, wa amma al-qismu tsani wa huwa an-nabawiyat fayashtamilu ala ma yajibu lil anbiya'i wa ma yastahilu fi haqqihim. Kalau kita kira daripada awal masalah yang ada di dalam kitab Risalatul Tauhid, ini masalah yang keempat, iaitu ma yajib wa ma yastahilu fi haqqi al-anbiya. Ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqi al-anbiya. Masalah yang keempat daripada masailul Risalatul Tauhid al-Ashrah. Semua sekali kita huraikan dalam kelas yang pertama dulu. Kita sebutkan bahawasanya dalam Risalatul Tauhid ada 10 masalah yang didatangkan oleh al-Imam Al-Bajuri. Ini masalah yang keempat, iaitu ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqil anbiya. Falladhi yajibu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam as-sidqu. Yang wajib, sifat yang pertama yang perlu ada, yang wajib bagi para rasul adalah as-sidqu, wa huwa mutabaqatu khabarihim lil waqi' walau bihasabi i'tiqadihim, iaitu sama dan sepakatnya khabar yang mereka sampaikan dengan realiti, dengan keadaan semasa ataupun realiti, walaupun hanya melihat kepada i'tiqad mereka. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu dhalika lam yakun, seperti mana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini masyhur dipanggil sebagai hadis Dzul Yadain. Sahabat Nabi SAW, Sayyidina Dzul Yadain, yang mana bertanya kepada Nabi selepas Nabi solat asar ataupun solat zuhur, yang penting solat 4 rakaat. Nabi selepas daripada 2 rakaat, Nabi beri salam. Jadi Sayyidina Dzul Yadain ini bertanya kepada Nabi, aku siratis solatu am nasita ya Rasulullah, adakah solat diringkaskan ataupun kamu terlupa wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, kullu zalika lam yakun, semua keduanya itu tidak berlaku. Kerana apa? Kerana pada i'tiqad Nabi, Nabi sudah sempurnakan 4 rakaat. Pada i'tiqad Nabi, Nabi sudah sempurnakan 4 rakaat. Maka nanti kita akan bincangkan juga dalam masalah ma yajuzu fi haqqil anbiya, masalah as-sahwu dan juga an-nisyan pada para rasul. Nanti akan diterangkan dengan lebih detail sedikit. Jadi Nabi kata kullu dzalika lam yakun, setiap daripada nisyanus qasrus solah dan juga nisyan tidak berlaku. Walhal yang berlaku adalah Nabi lupa, bukannya qasar solat, kerana waktu itu solat 4 rakaat dan Nabi tidak niat qasar. Kemudian yang berlaku adalah salah satu, sama ada Nabi lupa ataupun Nabi diringkaskan solat kepada 2 rakaat. Tetapi bila Sayyidina Dzul Yadain ini menyebut bal ba'du zalika qad kan, takmilah daripada hadis itu, Sayyidina Dzul Yadain jawab kepada Nabi, bal ba'du zalika qad kan. Nabi kata kullu zalika lam yakun. Kalau kita bincang dari sudut mantiknya, itu qadiyah berkuliah,
salibah. Kullu dhalika lam yakun. Qadiyah kulliyah salibah nakidnya dengan apa? Dengan juz'iyah mujabah. Kerana itu Sayyidah Buladaini jawab apa? Bal ba'du dhalika qad kan. Maknanya jawab dengan qadiyah juz'iyah mujabah. Jadi sebab apa? Sebab nakid bagi qadiyah kulliyah salibah adalah juz'iyah mujabah. Jadi itu dalil bahawasanya salah satu daripada dua perkara itu berlaku. Nisyan solat, nisyan dan juga qasrus solat ataupun qasrus solat. Baik. Wa didduhu ay diddu sidqi al-kadhibu ay adamu mutabaqati khabarihim lil waqi' wa faqal i'tiqad am la. Itu makna al-kadhib. Maknanya sepakat khabar mereka tidak sepakat khabar mereka dengan realiti semasa. Sama ada mengikut i'tiqad ataupun tidak mengikut i'tiqad. Itu makna al-kadhibu. Dan dalam masalah al-kadhibu, nanti bila kita masuk dalam ataupun sebelum ni kita dah bincang dalam perbahasan berkenaan dengan al-amanah, antara perkara yang boleh kita panggil boleh disangka ianya berlaku pada hak para nabi, antaranya adalah al-kadhib, dan kita sebutkan al-kadhib itu ternafi. Ternafi sama ada, dan bukan ternafi, bahkan mustahil berlaku pada para anbiya. Itu kita bincangkan kalau ingat lagi dalam masalah sifatul amanah, kita bincang al-ismah, ma yutawahhamu suduruhu minal anbiya. Perkara-perkara yang boleh disangka ianya berlaku pada para nabi. Kita bahagikan kepada al-kadhib, asyirk dan juga al-kadhib, asyirk dan juga maksiat-maksiat lain. Kalau ingat lagi lah dalam masalah tu. Jadi ada kita bincangkan al-kadhib, dan al-kadhib ni perkara yang menafikan mukjizat. Perkara yang menafikan mukjizat. Ma yakunu munafiyan lima taqtadihil mukjizat. Ingat lagi tak? Ingat lagi yang saya lukis dekat papan putih kan? Ada kita bincangkan perkara-perkara ma yutawahhamu suduruhu anil anbiya minal qaba'ih. Kita bahagikan kepada dua, ma yakunu munafiyan lima taqtadihil mu'jizat wa ma la yakunu munafiyan lima taqtadihil mu'jizat. Baik, jadi dalam masalah al-kazib kita kata mustahil berlakunya ataupun terjadinya kepada para anbiya, sama ada secara sengaja ataupun secara sahul, sama ada secara tersilap ataupun secara sengaja. Baik. Dan dalil dalam masalah sifatul as-sidqi, as-sidqu, sifatul sidq, dalilnya dari salatu wassalam annahum law lam yusaddiqu la lazima kadhibuhum. Kalau mereka tidak benar, tidak berkata benar ataupun tidak kita panggil benar, maka akan melazimi mereka menipu ataupun berbohong. Li'annahu, kerana apa? La wasitata bainas sidqi wal kadhib. Tidak ada perantaraan di antara as-sidqu dan juga al-kadhibu. Tidak ada perantaraan di antara kedua perkara ini. Jadi kalau tak sidik maknanya kazib, kalau tidak kazib maknanya sidik. Jadi kita sebut apa? Di antara keduanya adalah abdiddan, la yajtami'an, tidak berlaku benar dan tipu dalam satu masa yang sama. Dan dalam masa yang sama kita kata kalau melihat kepada ta'rifnya semata, maka alaqah di antara keduanya adalah mutanaqidan. Sebab apa naqid? Sebab satu wujudi, satu lagi adami. As-sidqu apa makna sidqu? Mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Jadi kat situ kita kata kat situ amrun wujudi sebab mutabaqah. Adapun al-kadhib adamul mutabaqah. Maknanya adami, amrun adami. Jadi bainahuma mutanaqidan. Jadi mutanaqidan kita sebutkan la yajtami'an wala yartafi'an. ودليل على ذلك أي وجوب الصدق لهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لو لم يصدقوا للزم كذبهم لأنه لا واسطة بين الصدق والكذب ولو كذبوا لكان خبر الله سبحانه وتعالى بأنهم صادقون كاذبا. Kerana apa? Kerana Allah telah memberikan kepada para rasul ini akan mukjizat. Apa tugas mukjizat? Untuk apa? Untuk membenarkan. Kerana mukjizat nazzala manzilata qaulillahi ta'ala sadaqa 'abdi bima yuballighu anni. Kerana apa? Kerana mukjizat jadi
alamat kepada pembenaran daripada Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala kata kepada kepada manusia bahawasanya apa yang disebut oleh Rasul ini adalah betul. Sadaqa abdi bima yuballighu anni, pada apa yang dia sampaikan daripada aku. Jadi mukjizat tugasnya untuk menunjukkan kebenaran para Rasul. Kerana itu kalau kita lihat dalam masalah mukjizat, kalau kita tafsirkan pada para anbiya, kita akan lihat mukjizat para anbiya akan datang mengikut kepada apa? Mengikut kepada khususiat yang ada pada kaum tersebut. Contohnya pada kaum kaum siapa? Contohnya kaum Sayyidina Musa. Masyhur pada waktu itu sihir, kan? Jadi Allah Ta'ala turunkan kepada atau berikan kepada Sayyidina Musa mukjizat yang menandingi sihir. Kerana apa? Kerana waktu itu antara yang kita panggil apa? Yang dikuasai oleh kaumnya adalah sihir. Begitu juga pada Sayyidina Idris. Sayyidina Idris, kaumnya hebat pada apa? Pada hikmah dan falsafah. Kerana itu Sayyidina Idris diberikan kehebatan pada hikmah. Dan begitu juga para anbiya yang lain. Nabi SAW pada waktu itu umatnya ataupun kaum pada waktu itu hebat pada bahasa. Kerana itu diturunkan mukjizat dengan Quran yang menandingi bahasa dan kehebatan lugah mereka, iaitu fushah ataupun kefasihan mereka di dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita lihat mukjizat, sebab apa? Sebab mukjizat syaratnya dia khariqul ada, dan mestilah berlaku tahaddi. Ada pertentangan dan ada tentangan daripada orang lain ataupun daripada pihak lawan. Kerana itu mukjizat, antara syarat mukjizat ataupun perkara penting dalam mukjizat mesti ada at-tahaddi, iaitu berlaku kita panggil apa? Melawan hujah ataupun berlaku pertentangan dengan al-khasam ataupun musuh. Jadi itu antara ciri-ciri mukjizat. Wal muradu khabaruhu ta'ala al-hukmi wa huwa al-mu'jizat. Dan mukjizat nazzala manzilata qaulillahi ta'ala sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Baik. Wa huwa fi'lullahi ta'ala, dan mukjizat ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lianna Allah ta'ala sadaqahum bil mu'jizat, kerana Allah ta'ala membenarkan mereka dengan mukjizat. Nampak tak bayan bila disebut lianna Allah ta'ala sadaqahum bil mu'jizat, sadaqahum bil mu'jizat, itu adalah bayan mulazamah di antara as-sidqu dan juga al-mu'jizat. Kerana Allah membenarkan mereka dengan mukjizat. Sebab itu tadi kita sebutkan law kadibu lakana khabarullah subhanahu wa ta'ala bi annahum sadiqun, maka akan berkait dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ta'ala lam yajri 'adatahu min awal dunya ila al-an bi tamkinil kadibi min al-mu'jizat. Allah Ta'ala tidak menjalankan adatnya daripada awalnya diciptakan dunia ini sampailah sekarang dengan memberikan orang yang menipu itu akan mukjizat, ataupun membenarkan orang yang menipu itu akan mukjizat. Kerana membenarkan orang yang menipu itu bal ajra 'adatahu bi wuqu'iha min as-sadiqi dun al-kadhib wa idha khuyila bi sihrin aw nahwihi adhhara fadihatahu an qurbi dhalika. Dan kita dah sebutkan sebelum ini bahawanya sihir bukan daripada kharqul 'adah. Ingat lagi? Bila kita sebutkan dalam aqsamul perkara-perkara yang mencari adat, sihir terkeluar. Sihir dan juga apa? Ibtila. Dua perkara. As-sihru wal ibtila terkeluar daripada amrul khariqul 'adah. Kenapa? Kenapa sihir terkeluar? Kerana ada jalan ataupun ada cara untuk mempelajarinya. Jadi perkara tersebut tidak mencari adat. Wa ma'lumun anna tasdiqal kadhibi kadhibun wa huwa ay kaunu khabarihi ta'ala kadhiban muhalun li anna khabarahu ta'ala ala wafqi ilmihi. Dan khabar Allah Ta'ala itu tipu mustahil. Kenapa? Kerana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesemuanya muwafiq ataupun sepakat dengan ilmu Allah Ta'ala. Wal khabarul ladzi ala wafqil ilmi la yakunu illa haqqan.
Dan segala khabar yang muafiq dengan ilmu Allah Ta'ala itu akan sentiasa benar. Sebab apa? Sebab kalaulah tidak benar, akan melazimi berlakunya apa? Kita panggil apa? Allah Ta'ala kita panggil apa? Akan berkait dengan sifat ilmu Allah Ta'ala. Kita sebutkan pada sifat ilmu Allah Ta'ala bahawasanya tidak ada perkara yang tersembunyi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua, sebab itu kita sebutkan dalam sifatul ilmi, ta'alluqnya ta'alluq inkishaf. Ta'alluq inkishaf dan ta'alluqnya kepada seluruh aksam hukum akal. Kepada seluruh aksam hukum akal. Baik. Wal khabaru alladhi ala wafqi al-ilmi la yakunu illa haqqan wa idza istahala kadhibuhu ta'ala sabata sidquhu wa idza sabata sidquhu sahha tasdiquhu lirrusuli wa sahha tasdiquhu lirrusuli sahha tasdiquhu lirrusuli wa idza sahha dhalika thabata sidquhum wa huwa al-matlub. Baik. Itu pada sifat as-sidq. Sebab itu disebutkan dalil bagi sifat sidik, dalilnya dalil akli. Wa yajibu fi haqqihim alaihim wassalatu wassalam al-amanah, al-amanah ataupun al-ismah, dengan makna al-ismah. Wa hiya hifdhu zawahirihim wa bawatinihim min at-talabbusi bi ban'i anhu. Walau naha karahatan aw khilaf al-awla. Walau nahyu karahatan walau nahyi karahatin aw khilaf al-awla. Maknanya Nabi sallallahu seluruh anbiya dan rasul kesemuanya dijaga zahir mereka dan juga batin mereka daripada terkait dengan minat talabbusi ay minal muta'allaki. Talabbus, kita boleh kata talabbus maknanya berkait dengan perkara-perkara yang dilarang, walaupun larangan itu larangan karahah ataupun khilafil aula. Fahum ma'sumuna an jami'il ma'asi al-muta'alliqah bi zahiril badani kaz-zina wa syurbil khamri wal kadibi. Nampak? Maka mereka terjaga daripada seluruh bentuk maksiat. Jadi sebab itu kita sebutkan dalam masalah sifatul amanah, kita bahagikan perkara yang boleh disangka berlaku kepada para anbiya pada dua perkara. Yang pertama, ma yakunu munafiyan lima taqtadihil mu'jizat. Perkara yang menafikan kelaziman mukjizat, iaitu apa? Al-kadhibu. Maka kadhib ini ternafi. Yastahilu suduruhu 'anil anbiya amdan aw sahwan. Sama ada secara sengaja atau secara tersilap, sahun. Ataupun la yakunu munafiyan. Baik, perkara yang tidak menafikan mukjizat sama ada syirik ataupun maksiat-maksiat lain. Adapun syirik, perkara tersebut la yajuzu suduruhu, sama ada qabla al-bi'sah ataupun ba'da al-bi'sah, sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Tak tergambar langsung berlakunya syirik pada para anbiya, sama ada sebelum ataupun selepas bi'sah, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Daliluhu, dan dalilnya adalah ijma'. Baik, itu masalah syirik. Kemudian maksiat lain kita bahagikan kepada berapa? Kepada dua. Kabair dengan shaghair. Kabair kita bahagikan kepada dua, qabla al-bi'sah dengan ba'da al-bi'sah. Adapun sebelum bi'sah ataupun sebelum Nabi diutuskan, in kana mujiban lin-nufrah, kalaulah perkara tersebut menyebabkan orang lari ataupun orang tak suka. An-nufrah ni maknanya perkara yang kita panggil apa? Menyebabkan orang lari daripada para anbiya. Sedangkan para anbiya dan juga para rasul sifatnya adalah diikuti, bukannya kita panggil dijauhi daripadanya. In kana mujiban lin-nufrah famamnu'un, maka perkara tersebut ternafi. Maknanya kabirah ataupun perkara-perkara dosa-dosa besar, maksiat-maksiat yang membawa kepada dosa besar, sebelum berlakunya bi'sah ataupun sebelum para rasul diutuskan, pada perkara yang menyebabkan nufrah, maka itu terhalang. Nufrah ni contohnya apa? Contohnya seperti uququl walidaini. Contohnya macam menderhakai ibu ayah contohnya. Jadi perkara tersebut tidak tergambar berlaku kepada para anbiya walaupun sebelum daripada utusan ataupun sebelum diutuskan. Kalau perkara tersebut tidak membawa kepada nufrah, maka sebahagian ulama kata jaiz, sebahagian lagi kata tak, mamnu' daripada sebelum bi'sah lagi. Tidak tergambar berlakunya perkara-perkara kabair pada hak para anbiya walaupun sebelum bi'sah. Adapun selepas bi'sah,
Apa jua keadaan, semuanya ternafi. Amdan aw sahwan, kesemuanya ternafi. La yajuzu mutlaqan. Baik. Itu pada kabair. Adapun pada saghair dibahagikan kepada dua. Pada saghair yang musy'iran bi khissatin, yang menyebabkan berlakunya ataupun turunnya martabat para anbiya dan rasul, sedangkan martabat mereka martabat yang tinggi, maka perkara tersebut mustahil walaupun sebelum ataupun selepas bi'sah. Kalau perkara itu tidak membawa kepada khissah ataupun kepada kekurangan pada hak para anbiya dan rasul, sebelum bi'sah perkara itu kita panggil tidak ada dalil yang menunjukkan ternafi perkara tersebut. Ini qabla al-bi'sah. Tidak ada dalil yang menunjukkan, maknanya boleh jadi, boleh tergambar berlakunya tetapi sebelum bi'sah. Adapun selepas bi'sah mamnu'. Tidak boleh dan mustahil berlakunya perkara tersebut. Jadi ini antara perkara yang yutasawwaru ataupun yutawahhamu suduruhu anil anbiya minal qaba'ih. Maka kazib dan juga syirik ternafi daripada awal. Adapun maksiat lain yang diisbatkan hanyalah pada saghair yang tidak la yush'ir bil khissati, yang tidak disangka padanya itu akan kekurangan ataupun tidak membawa kepada kekurangan. Maka perkara itu qabla al-bi'sah tidak ada dalil yang menolak. Adapun sebelum bi'sah, adapun selepas bi'sah maka mustahil. Cumanya pada masalah ini sebahagian ulama kata semua bentuk maksiat, tidak kisahlah saghair ataupun kabair, la yutasawwar wuqu'uhu qabla al-bi'sah atau ba'da al-bi'sah. Hatta selepas ataupun sebelum daripada bi'sah, kesemuanya ternafi pada para anbiya dan rasul. Ini adalah bahas yang panjang dibincangkan oleh sebahagian ulama pada masalah berkenaan dengan al-ismah ataupun sifatul amanah. Baik. Wa ma'sumuna an jami'il ma'asil muta'alliqah bil batin min al-hasad wal kibri wal riya wa ghairi dhalika min